Assalamualaikum, Assalamualaikum, salam salam sejahtera dan salam sejahtera dan Malaysiaku salam sayang. Malaysiaku sayang. Saya Muhammad Izzat Amri bin Suhaini dengan nombor matrik saya ialah 80136. Hari ini kami sebagai moderator bersama saya ialah Saya Siti Nur Farhain binti Mahmud dengan nomor matriks 81228. Perbincangan kami pada hari ini ialah berkaitan dengan adat dan tata larang pelbagai masyarakat di Malaysia. Sebelum itu ingin saya menjelaskan apa maksud adat dan tata larang. Dari segi pandangan saya ialah adat ini menjurus kepada sesuatu perbuatan yang baik perlu diikuti supaya identiti sebuah bangsa tidak hilang dari muka bumi ini. Dan pantang larang pula bermaksud sesuatu yang perlu dielakkan, sesuatu yang buruk supaya kita tidak mendapat malapetaka ataupun masyarakat sekeliling tidak mendapat perkara yang mendatangkan kemudaratan kepada sesebuah masyarakat. Ada beberapa soalan yang bermain di minda saya pada hari ini tentang tajuk kita. Yang pertama adalah, adakah Anda mengetahui adat dan pantang larang yang diamalkan oleh masyarakat berbilang kaum di Malaysia? Nama saya Sharifah Nurul Syukrina, nombor matriks 81137. Jawapan saya ialah ya, adat dan pantang larang diamalkan oleh pelbagai kaum dan bukan diamalkan oleh kaum Melayu sahaja. Hal ini kerana orang pada zaman dahulu amat menitikberatkan adab dan kesopanan dalam tradisi masyarakat bagi mengekalkan kelakuan dan adab yang baik kepada generasi seterusnya. Secara tidak langsung, hal ini juga mengelakkan perkara bahaya dan tidak elok menimpa diri mereka. Oleh itu, tercetusnya adat dan pantang larang oleh sesebuah kaum. Adat dan pantang larang kaum lain juga tidak jauh bezanya daripada kaum Melayu. Wah, jawapan dari saudari Sharifah sungguh bernas ya. Kerana ramai generasi kini kurang memahami mengapa adat dan pantang larang ini wujud sebenarnya. Pada waktu dahulu, kemudahan seperti pendidikan formal kurang yang mendorong kepada masyarakat ini lebih berpegang teguh kepada adat dan pantang larang tersebut supaya keamanan masyarakat pada waktu itu terjamin. Soalan yang seterusnya ialah, adakah Anda masih mengamalkan pantang larang terdahulu dan adakah keluarga Anda masih lagi terikat dengan amalan ini ataupun masih lagi mengamalkan amalan ini? Nama saya Mabel Sherin Lim Yaching, nombor matrik 80008. Untuk menjawab soalan tersebut, ya, saya dan keluarga saya masih mengamalkan pantang larang dan adat terdahulu. Antaranya ialah tidak memakai baju warna-warni semasa upacara kematian. Selain itu, kita tidak dapat memberikan atau menerima jam sebagai hadiah. Nampaknya masih ada lagi yang mengamalkan adat dan pantang larang pada zaman IT ini ya. Poin yang diberikan oleh May amat menarik perhatian saya dengan lebih lanjut tentang adat ini. Apakah warna yang digunakan semasa upacara kematian tersebut? Warna yang digunakan semasa upacara kematian ialah warna hitam. Jawapan yang menarik kerana kami baru tahu bahawa kegunaan warna baju hitam itu dalam bangsa lain. Ahli yang lain, ada yang sama bersetuju dengan saudari Mabel? Saya bersetuju juga dengan May kerana bangsa kami ni tidak mempunyai spesifik pakaian yang hendak digunakan semasa upacara kematian. Ya, saya Siti Zahira binti Misto alias Mastan, nombor matrik 81250, juga bersetuju dengan saudari Mabel. Saya dan keluarga saya juga masih mengamalkan beberapa adat dan pantang larang zaman dahulu sehinggalah hari ini. Sebagai contoh, kami akan mengadakan kenduri arwah sebaik sahaja selesai solat maghrib selama 7 hari berturut-turut untuk mengadakan bacaan doa tahlil dan yasin bagi orang yang telah meninggal tersebut. Selain itu, antara tujuan kenduri arwah ini dijalankan selama 7 hari berturut-turut adalah untuk meneman ahli keluarga yang telah kehilangan dan agar mereka tidak merasa sangat kesunyian. Kenduri ini
biasanya akan dihadiri oleh semua ahli keluarga yang terdekat. Oh, kalau begitu masih banyak lagi keluarga yang masih mengamalkan budaya adat dan patah larang nenek moyang terdahulu. Seperti elak menggunakan jamu sebagai hadiah, baju warna-warni ketika menghadiri upacara kematian, dan kenduri arwah yang perlu dilaksanakan selama 7 hari untuk orang yang telah meninggal dunia. Dan rasanya banyak lagi kot kalau dinyatakan. Terusnya soalan, apakah masyarakat dahulu banyak adat dan patah larang berbanding masa kini? Ada yang ahli yang ingin menjawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Halidi bin Muhammad Baiduri memegang kad matrik 80154. Menjawab persoalan tersebut, masyarakat dahulu lebih banyak mengamalkan pantang larang berbanding masyarakat masa kini kerana kepercayaan masyarakat dahulu berlainan dengan masyarakat masa kini. Hal ini dahulu walaupun agama telah tersebar luas, tetapi masyarakat dahulu ataupun orang dahulu lebih suka ataupun lebih gemar mengamalkan pantang larang yang telah dibawa oleh nenek moyang mereka. Tambahan pula, pegangan agama masyarakat dahulu agak lemah berbanding masyarakat masa kini yang memegang teguh dan kuat menganuti agama yang dianuti oleh agama kaum masing-masing. Saya Nuha Sofia binti Yusli Izzuddin, nombor matrik 80480. Pada pendapat saya, masyarakat dahulu lebih banyak adat dan pantang larang berbanding zaman kini kerana zaman kini adalah zaman yang berteknologi di mana semua maklumat kita boleh dapat di hujung jari sahaja. Jadi masyarakat kini lebih banyak terdedah dengan budaya luar, contohnya budaya dari barat dan timur. Oleh sebab itu mereka jadi lebih terbiasa dan terpengaruh dengan budaya-budaya itu dan tidak lagi melakukan atau membuat adat dan pantang larang yang baharu. Terusnya soalan yang saya akan ajukan ini adalah soalan yang agak umum kerana dia lebih kepada persetujuan anda semualah. Soalannya ialah, terdapat pelbagai jenis adat dan pantang larang terdahulu masih diamalkan oleh masyarakat pada masa kini. Adakah anda bersetuju? Sekiranya anda bersetuju, boleh ajukan jawapan anda. Saya Nuya Shrani binti Sazali Abdul Karim memegang nombor matriks 80724 bersetuju dengan pernyataan tersebut. Antara salah satu pantang larang yang masih diamalkan oleh masyarakat pada masa kini adalah orang yang mengandung tidak digalakkan makan buah nanas kerana dipercayai kandungannya akan gugur. Jawapan yang menarik daripada Yasrani. Kalau boleh tahu, kenapa buah nanas tu tidak boleh dimakan ketika hamil? Dan adakah buah nanas muda atau tua yang tidak boleh dimakan? Orang terdahulu berpandangan bahawa asid yang terkandung dalam apa-apa pun jenis nanas akan melemahkan kandungan bayi sehingga menyebabkan berlakunya keguguran. Oh, okey, faham. Terima kasih Yasrani. Ahli yang lain, adakah kamu bersetuju dengan apa yang dikatakan Yasrani? Saya setuju dengan jawapan yang diajukan oleh Yasrani. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Syakira Inaliakin binti Muslim, pemegang nombor matrik 80901. Ya, terdapat pelbagai jenis adat yang masih diamalkan oleh masyarakat pada masa kini seperti adat perkahwinan masyarakat Melayu. Sebelum majlis perkahwinan berlangsung, terdapat beberapa peringkat yang harus mereka ikuti seperti merisik, meminang, bertunang, akad nikah dan bersanding. Kalau merisik tu boleh bawa ahli keluarga ke atau tidak? Ya, pihak lelaki sepatutnya membawa bilangan rombongan yang sederhana sahaja untuk bertemu dengan ibu bapa pihak perempuan. Saya turut bersetuju dengan jawapan yang dikemukakan oleh Syakira kerana sehingga ke hari ini adat perkahwinan ini masih lagi ketara dalam masyarakat yang berbilang kaum. Saya rasa kita semua masih mengamalkan adat ini kan? Masih!
Oke, kita lanjutkan lagi perbincangan kita kepada soalan yang seterusnya. Jeng jeng jeng. Soalan ini merupakan soalan yang terbuka, jadi sesiapa sajalah boleh jawab soalan ini. Oke, soalannya adalah, pada pendapat Anda, bagaimanakah wujud pantang larang ini? Berikan pandangan Anda bagaimana suatu adat dan pantang larang ini wujud. Saya Umi Aisyah binti Dahan, memegang nombor metrik 81412. Pada pendapat saya, adat dan pantang larang wujud melalui kepercayaan nenek moyang dan seterusnya diwarisi dari satu generasi kepada satu generasi. Pantang larang dicipta oleh orang tua-tua atas tujuan untuk mendidik masyarakat agar menerapkan nilai baik dalam kehidupan. Masyarakat zaman dahulu selalu mengingatkan anak cucu mereka agar sentiasa mematuhi adat dan pantang larang. Pelanggaran adat dan pantang larang akan dianggap seseorang itu tidak mengindahkan pesanan orang tua. Oh, jadinya Umi bersetuju kalau saya kata bahwa banyak pantang larang nenek-nenek kita dulu lebih kepada menakut-nakutkan kita supaya tidak melakukan perkara tersebut, kan? Ya, boleh dikatakan untuk menakut-nakutkan supaya dapat mengawal tindakan seseorang selain sebagai panduan dalam kehidupan. Wah, nampaknya jawaban dari volunteer kita pada kali ini amatlah padat kerana ya, adat ini wujud daripada nenek moyang kita yang terdahulu. Adat pantang larang ini diwujudkan oleh nenek moyang kita terdahulu bukan sesuka hati saja, tetapi mereka mempunyai andaian mereka sendiri. Ada yang lebih kepada keagamaan, ada yang menganggap adat dan pantang larang itu mendatangkan kebaikan kepada mereka, dan ada yang menganggap itu adalah pesanan yang akan diberikan kepada anak-anak cucu mereka. Terima kasih kerana telah menjawab soalan yang volunteer ini. Alright, rasanya itu saja bagi topik kita kali ini, kan? Di sini saya dapat simpulkan ternyata dalam kalangan ahli kita masih ramai yang mengamalkan adat dan pantang larang dari segi pakaian, pemakanan, dan adat dalam menghadiri sesuatu upacara seperti perkahwinan. Namun tidak semua adat dan pantang larang ini dapat dikekalkan sehingga masa yang akan datang, kerana pada masa akan datang masyarakat akan lebih menggunakan kaedah yang lebih sistematik ataupun sesuatu kaedah yang dipelajari dalam bidang pendidikan ataupun lebih dikenali sebagai sesuatu yang lebih sistematik. Jika adat dan pantang larang terdahulu ini tidak diamalkan dengan bagus, mungkin masa yang akan datang perkara-perkara seperti adat dan pantang larang ini berkemungkinan boleh hilang dalam muka bumi ini ataupun lenyap kerana tidak diamalkan oleh masyarakat kini. Sekian, Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.